Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Hajah Zubidah binti Mak Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Anibaki, guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru dan pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana mengizinkan kita melaksanakan pelancaran akhir Ramadan peringkat SMK Amin Baki tahun 2021 bersamaan 1442 Hijrah. Saya mewakili Panitia Pendidikan Islam mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan pelancaran akhir Ramadan dan pelaksanaan aktiviti sepanjang bulan Ramadan 1442 Hijrah. Saya mengharapkan bulan yang mulia ini lagi berkat akan dimanfaatkan oleh semua warga SAB untuk memanfaatkan keberkatan dan rahmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Kerana Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya pembebasan daripada api neraka. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Puan Jamilah binti Harun, penolong kanan SMK Amin Baki, Puan Syari Hanum binti Abdul Rahman, penolong kanan HEM, Puan Asmah binti Johan, penolong kanan co-curriculum, guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan anak-anak SMK Amin Baki yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bagi sekian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan juga sahabat baginda. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kerana dengan limpah dan inayahnya kita diberi peluang meneruskan tugas sebagai hamba Allah untuk melaksanakan amalan kebaikan di muka bumi ini. Semoga dengan apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini akan mendapat kekuatan dan keredaannya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Panitia Pendidikan Islam yang mengadakan program bagi meraihkan kedatangan bulan Ramadan yang dinamakan program Iya Ramadan yang bermaksud menghidupkan Ramadan bagi tahun 2021 ini. Objektifnya adalah untuk menggalakkan warga SMK Amin Baki supaya merebut peluang untuk mempertingkatkan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan tahun ini secara konsisten dan juga berdisiplin. Sejajar dengan itu, semua warga SMK Amin Baki amat digalakkan untuk melibatkan diri dalam beberapa aktiviti yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam. Antara aktiviti yang dirancang ialah tadarus Al-Quran, mengikut kelas, ya, sumbangan untuk golongan asnaf yang memerlukan bantuan, Al-Muq Challenge, dengarlah ini cerita, tadarus kendiri dan pelbagai aktiviti lain sepanjang bulan Ramadan ini. Anak-anak yang dihormati sekalian, ya, walaupun pada waktu siang kita berpuasa dan masa ini sepatutnya kita isi dengan belajar dan bekerja serta malamnya diisi dengan pelbagai amalan sunat seperti solat tarawih, bertadarus, berzikir, dan murid-murid juga diingatkan supaya terus mengekalkan prestasi pelajaran. Jangan jadikan alasan berpuasa untuk membolehkan murid-murid tidur dan tidak fokus kepada PDP yang dijalankan sepanjang hari, ya. Perlu diingat, ya, kepada anak-anak terutamanya yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini, anak-anak tingkatan 3 dan juga anak-anak SPM, ya. Manfaatkanlah sebaik mungkin
bulan yang penuh keberkatan ini dengan memperbanyakkan doa dan zikir untuk berjaya di dalam peperiksaan, ya. InsyaAllah, ya, orang yang berpuasa doanya akan dimakbulkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang menyebut 3 doa yang tidak ditolak. Antaranya ialah orang yang berpuasa sehingga berbuka. Ya. Akhir kata, sebelum saya menutup ucapan ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jawatan Kuasa dalam Panitia Pendidikan Islam yang merancang dan akan melaksanakan program Ihya Ramadan ini pada tahun ini. Semoga segala amal ibadah dan juga jariah yang telah kita dan akan lakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan diterima dan mendapat keberkatan darinya. Maka dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Ihya Ramadan bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Majlis seterusnya menjemput penceramah jemputan iaitu Ustaz Haji Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Zainuddin. Beliau seorang jurulatih, perunding motivasi dan penceramah agama. Beliau akan menyampaikan ceramah dengan tajuknya Ahlan wa Sahlan Ya Ramadan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ونصلي ونسلم على رسوله القائل إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت النار وصفدت الشياطين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbahagia Tuan Pengetua SMK Aminuddin Al-Baki, pihak pentadbir sekolah, seluruh guru-guru, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Apa khabar semua? Harap ceria pada petang Ramadan Al-Mubarak, bukan Ramadan Al-Murtabak. Alhamdulillah, dengan norma baru ini juga kita julung-julung kalinya live dan melihat perkara ini secara maya, dan moga-moga kita berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan ini pandemik COVID-19 ini segera berakhir, dan bagi siapa yang layak untuk mengambil vaksin, daftarlah ke MySejahtera. Moga-moga anda dapat divaksin dan kita boleh dapat pencegahan secara berkelompok daripada penularan COVID-19 ini. Baik, adik-adik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak membicarakan Ramadan Al-Mubarak yang dirindui. Ya, Ramadan ini juga terkenal sebagai apa yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Cuba sebut. Iaitu penghulu kepada segala bulan. Dia datang hanya setahun sekali. Ya, penghulu kepada segala bulan ini datang hanya setahun sekali. Of course lah kita merinduinya. Bahkan Ramadan ini dikenali sebagai Ramadan Al-Mubarak. Al-Mubarak ni yang diberkati ini, barakah ini diambil dari perkataan birkah. Birkah ni maksud kolam. Kolam ini kalau kita tengok kolam adalah satu dinding-dinding yang mengumpulkan air di dalamnya, dan di dalamnya bukan sekadar ada air, ada ikan, ada sepat ronggeng, ada kangkung, ada alga, ada sotong mungkin, sotong dekat laut je tak. Ada macam-macam lah.
kehidupan kat dalam tu. Semuanya dikumpulkan dan dikurung kat dalam kolam itu. Bermakna Ramadan Al-Mubarak umpamanya yang dirindui ini adalah seperti itu. Dikurung dengan banyak kebaikan yang berada di dalamnya. Dilingkungi dan diliputi oleh banyak kebaikan yang berada di dalamnya. Menyebabkan kita rasa teruja, kita akan rasa rindu untuk grab kehebatan, kebaikan, keberkatan yang berada di dalamnya. Ya. Okey, itu sebab dinamakan penghulu kepada segala bulan, Sayyidus Syuhur. Baik. Pertama nak sebutnya, kita rindu untuk mendapat pahala yang berlipat ganda. Kalau sabda Nabi SAW sebagai contoh, segala amal kebaikan kita ini standardnya dia punya pahala kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap satu pahala kebaikan dibalas 10 gandaan pahala. Bahkan boleh digandakan sehingga 700 kali ganda. Ya, maknanya itu dia punya sifir, maksimum dia boleh pergi 700 kali ganda. Tetapi pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan, yang kita rindu hanya datang sebulan ataupun setahun sekali ini, nah, Allah menyatakan wasiyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini khas untuk aku yang akan menilainya. Aku sahaja yang boleh bagi pahala luar daripada formula yang biasa pakai 10 sehinggalah ganda 700 kali ganda. Maknanya dia boleh pergi sampai lebih daripada 700 kali ganda, unlimited pun boleh. Masya Allah. Maknanya wow, pahala yang sangat banyak, berlipat-lipat-lipat kali ganda. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adik-adik, terkenal juga bulan keberkatan ini yang kita rindui ini. Kerana apa? Kerana adalah bulan pengampunan dosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, dalam satu riwayat lain, siapa yang menghidupkan malamnya pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan menghitung-hitung akan dirinya, termasuklah dosanya yang lalu dan pahala yang akan digrab pada bulan Ramadan ini, dia betul-betul dirikan pada siang hari dengan puasa, malam hari dengan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan seluruh dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Sehinggalah diperkukuhkan oleh satu cerita bagaimana Nabi SAW ketika mana baginda satu ketika naik mimbar. Dia naik mimbar, tiba-tiba Nabi terberhenti dan disebut amin. Kemudian dia naik lagi satu tangga mimbar, amin, lagi kuat berbanding pertama. Kemudian dia naik lagi tangga yang ketiga, amin, lagi kuat berbanding yang pertama dan kedua. Habis Nabi berkhutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu masa naik mimbar terberhenti 3 kali? Kamu sebut amin pula tu. Kali pertama, kali kedua, lagi kuat kali ketiga. Maka di antara salah satu di antara ketiga itu, Ustaz nak ringkaskan, Nabi menjawab, aku didatangi Jibril. Dan Jibril berkata, salah satu di antara 3 tu ya, celakalah seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan, apabila keluar dalam bulan Ramadannya, dia tidak dihapuskan dosa. Masya Allah. Yang mendoakan kecelakaan tu adalah chip dan penghulu kepada segala malaikat. Don't play. Kemudian yang aminkan itu afdalul khalq, sebaik-baik makhluk, penghulu kepada segala rasul. Ya, jangan sampai kita keluar Ramadan Al-Mubarak Universiti Ramadan ini, keluar dalam keadaan tidak diampunkan dosa. Maknanya celaka sungguh. Dalam arti kata lain, dalam perkataan lain, mudah sangat untuk Allah hapuskan dosa kita pada bulan Ramadan ini. Kalau orang kata tak hapus juga, tak tahulah. Ya, maka ini juga kelebihan yang sangat kita rindui untuk dihapuskan dosa kita. Maklumlah, dosa mata cukup banyak baru-baru ini. Sebagai contoh, masa PKP 1.0 dikhabarkan Malaysia di ranking dunia mendapat top 5. Top 5 apa? Top 5 melayari pornografi di peringkat dunia, top 5. Masya Allahu Akbar.
Mentang-mentang dapat data plan percuma daripada kerajaan, sehingga kini disalahguna untuk melihat pornografi. Na'udzubillah. Maka ketika itu inilah peluangnya untuk menyuci dosa-dosa mata, dosa-dosa hati, dosa-dosa kemaluan. Na'udzubillah. Termasuklah yang kuat membawang tu, melawan cikgu, melawan mak bapak. Selain daripada minta maaf kepada mereka, dosa-dosa lidah ini, dosa-dosa ini kita minta Allah ampunkan seluruhnya, insya-Allah. Itu sebab kita rasa dirindui. Sebab fitrahnya apabila kita berdosa, memang kita hati tidak tenang. Rasa gelisah, ada bintik hitam kat dalam hati, menjadi keras dan seumpamanya. Inilah bulan dia yang dirindui untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Begitu juga pahala ada di dalamnya pada bulan Ramadan ini, tak ada pada bulan yang lain. Memang kita nak sangat yang dinamakan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang disebut Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini kalau kita bangun, dapat tempuh, dapat masih hidup, berjumpa dan hidupkan malamnya, lebih baik daripada 1000 bulan. Hei, ramai yang silap. Sekadar kira matematik 1000 bulan tu 83 tahun 4 bulan. Tak, sebenarnya ayat ini ada asbabun nuzul dia. Sebab turun ayat surah Al-Qadar ini. Di zaman Bani Israel sebelum zaman Nabi, ada seorang ahli yang taat namanya Syam'un Al-Ghazi. Syam'un ini dia adalah seorang mujahid. Siang harinya dia berjihad tanpa henti selama 1000 bulan. Tanpa henti. Siang hari berjihad, pada malam hari duit lain sentiasa beribadat kepada Allah. Itulah kerjanya 1000 bulan. Allahu Akbar. Dah lah orang dulu panjang-panjang umurnya, baik pula amalannya. Tetapi umat Nabi Muhammad siapa? Kitalah kat SMK Amanuddin Baki ni. Allah kata kalau dapat tempuh malam Al-Qadar, dapat hidupkannya dengan betul-betul keimanan, muhasabah diri, maka ketika itu Masya Allah dia dapat pahala yang lebih baik daripada Syam'un Al-Ghazi yang berjihad tanpa henti 1000 bulan dan malam hari penuh dengan ibadat ini. Mutanak ke orang Kelantan sebut. Tu dia. Tak cukup dengan itu yang kita rindui. Maknanya adalah juga bulan makbul doa. Bulan apa? Makbul doa. Sehinggalah ayat puasa dalam 183 surah Al-Baqarah tu, selepas dia cerita tentang kewajipan puasa, hukum hakam, terus dikaitkan dengan doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku berdoa meminta kepadaku, ketahuilah sesungguhnya aku dekat. Ketika itu aku akan memustajabkan apa yang mereka minta. Allah kaitkan ayat doa ini dengan mustajab doa ini dengan ayat Ramadan, ayat puasa bulan Ramadan. Bahkan memang betul ada hadis Nabi SAW bahawa doa orang yang berpuasa makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah, kita tahu antara doa yang mustajab ketika mana puasa itu sendiri adalah ketika mana hendak hampir-hampir buka puasa. Itu sebab hampir-hampir buka puasa jangan layan gadget, jangan buka TV, jangan apa-apa, ambil peluang setengah jam ke. Kalau kita tengok dekat Mekah, kat Madinah, mereka setengah jam sebelum puasa dah duduk diam dah. Betul-betul menghadap, meminta doa, ya Allah SPM, ya Allah straight A+, ya Allah pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, aku tak tahu nak buat macam mana, ya Allah. Perangai ketagihan aku ini, ya Allah. Ketagihan rokokku, ya Allah. Aku nak minta pada Kau jalan supaya Kau kabulkan aku boleh meninggalkan rokok dan vape ini, ya Allah. Contoh. Ya Allah, ya Allah. Aku dah cuba berkali-kali, ya Allah, ya Allah. Tetapi aku susah nak tinggalkan coupling dan pornografi ini, ya Allah. Hatiku memang tak tenteram, tapi aku bermunajat minta padamu, ya Allah. Moga-moga aku dapat tinggalkan benda ini. InsyaAllah makbul. Ya. Dengan adanya, orang kata jihad yang bersungguh-sungguh, dengan minta yang bersungguh-sungguh, betul nak tinggal. InsyaAllah, Allah kabulkan doa kita. Jangan lupa minta, ya Allah, masukkanlah Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, mantap, ke syurga Firdaus dengan para Nabi, ya Allah. Bersama dengan aku juga, ya Allah. Jangan lupa, ya. Ya. Termasuklah doakan, minta dapat malam Al-Qadar. Masya Allah.
Minta. Tu masa nak dekat buka puasa tu. Dan banyak lagi tempat-tempatnya. Begitu juga adik-adik yang dirahmati Allah, bulan yang rindui ini ada pintu khas yang diberikan kepada khas untuk orang yang berpuasa. Macam kita lah, babe. Kalau kita pergi sebagai satu contoh majlis, pintu tu dibuka khas untuk VVIP je. Kan ada bunga mangganya, ada orang yang tolong buka pintunya khas. Lepas tu orang awam yang jadi penonton tak dapat masuk pintu tu. Maknanya apa? Itu adalah satu pintu VIP special yang dapat orang lain tak akan dapat. Bila dah masuk terus ditutup. Inilah dia namanya pintu khas bagi orang yang berpuasa, yang namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Kau ada? Mana ada bulan lain? Bulan Ramadan je. Maka oleh sebab itu, mau tak kita rindu datang sebulan sekali je. Sebulan sekali pula tersyasyul. Setahun sekali. Dalam tempoh sebulan ini. Baik, tak cukup dengan itu, kita ada kegembiraan. Gembiranya tak tahu nak cakap lah. Ya Allah. Allah jamin dalam hadis Nabi SAW bagi orang yang berpuasa ini dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika mana dia berbuka puasa. Maklumlah, sehari tahan nafsu makan benda halal. Tapi kita tahan juga untuk tak nak makan kerana iman kita kepada Allah. Melatih handbrake supaya sentiasa ada takwa, ada handbrake, ada kawalan diri. Atas asas keimanan, asas yang kukuh, tak makan walaupun boleh makan, walaupun boleh jadi geng plastik hitam. Kan? Boleh nak tumbuk orang ketika mana orang provoke kita. Kita balas balik sebab kita pun ada black belt, kita pun ada tattoo, kita pun ada geng tu sendiri. Boleh nak balas tapi tak nak balas. Kata aku berpuasa. Kan? Aku berpuasa walaupun sebenarnya aku boleh nak balas. Kan? Ketika itu kawal maksiat mata. Kawal juga orang kata keinginan untuk membazir, berbeli makan kat bazar Ramadan sempena nak buka puasa. Dah kawal-kawal tu tiba-tiba orang kata time buka puasa tu juadah yang seadanya, Masya Allah. Kan? Dapat makan bersama-sama dengan keluarga. Kan? Dah dapat tahan nafsu, tiba-tiba nak buka puasa. Ini kegembiraan yang pertama. Susah cari waktu yang lain. Orang makan kadang-kadang tengah kenyang, waktu rehat, waktu biasa, klise. Dia tak berapa nikmat sangat. Tapi kalau nikmat ketika mana buka puasa tu dengan tunggu azannya, ada kurmanya. Masya Allah. Lain, babe. Tak tahulah kalau korang tak rasa kan. Itu kegembiraan pertama yang kita rindui. Kegembiraan kedua adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah. Maknanya orang yang berpuasa ini kalau betul-betul dia ikut dia punya rules dia, betul-betul atas keimanan nak mencari redha Allah, cari pahala dan darjat yang tinggi di sisinya, dia jumpa Allah gembira, babe. Tak adalah pula kata jumpa Allah berkerut muka, ya Allah nanti aku masuk neraka ke, amalan aku macam mana. Maknanya bila jumpa Allah pun dah gembira, cerah masa depan, untuk buku amalan pun baik. Begitu juga untuk masa depan kita pun dimasukkan ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak cukup dengan itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita rindui ini juga adanya nama kesihatan. Sihat. Yalah, cuba bayangan ya. Perut kita ni dah tak ubah macam tong sampah. Apa yang tak masuk? Sop giabok masuk, burger masuk, kan, roti john masuk, cendol masuk, ayam percik masuk, kan, teh hijau masuk, teh o masuk, teh ais masuk, teh tarik buih kat bawah masuk. Pendek kata apa yang tak masuk? Macam tong sampah, Habib. Dah lah puasa sunat dah memang tak berapa rajin sangat. Syakban tak puasa, Rejab melingkup, Isnin Khamis tak ada. Bayangkan kita punya enjin untuk memproses. Sama ada orang kata hatinya, buah pinggangnya, sistem perutnya, ususnya, tak berhenti-henti. Kena pula orang muda ni kuat lapar. Malam-malam lepas pukul 12 sempat lagi menomyam. Sempat lagi nak tidur memegi pula. Pendek kata membujur lalu melentang sapu, bukan melentang patah. Apa yang ada semuanya diserang. Maka ketika itu
bulan Ramadan ini kita rehatkan sistem kita. Bahkan fitrah orang kata berehat daripada makanan ini pun ada pada binatang-binatang yang menyebabkan dia menjadi satu kesihatan, pemulihan sel-sel dan seumpama dengannya. Mana ada? Orang kata kalau sebelum ni secara option puasa sunat kita option lah seorang-seorang kan. Tapi bila secara ramai-ramai ni kan, kita paksa rela semua orang kata cuci enjin kita ni, overhaul kejap sebulan. So kita rasa bermakna. Tak adalah orang kata kita puasa orang makan, hangin juga, kecuali yang datang head tu lain cerita lah kan. Itu pun dia tak boleh makan depan kita, kena sorok-sorok kan. Kita bila ramai-ramai puasa, cuci, overhaul sama-sama perut kan, kita akan rasa macam seronok, sama-sama supportive, kemudian sihat. Itu sebab disebut oleh pepatah, sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan jadi sihat. Sihat badannya, sihat akalnya. InsyaAllah al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sempurna itu yang sihat sejahtera daripada badan yang sihat. Badan yang sihat, ibu dia adalah kak perut untuk dirawat dan direhatkan daripada diproses dan memakan macam tong sampah yang kita bincang tadi. Oleh sebab itu adik-adik, inilah bulan membuat overhaul dan cuci enjin. Tak ada pada bulan lain. Oleh sebab itu, rindu tak rindu? Tak apa-apa dengar, kuat sikit, rindu tak rindu? Kau tahu tak apa. Oleh sebab itu, inilah bulan yang dipanggil bulan yang kita rindui, Ramadan Al-Mubarak. Dan sebagai penutupnya, belum tutup habis lagi, tutup point. Bulan Ramadan ini juga yang kita rindui adalah bulan untuk berpeluang mendapatkan martabat yang paling mulia di sisi Allah. Tu dia bak hang, orang Kedah kata. Tu dia bak hang tu habak. Tu dia nak habak hang, tapi dia singkatan tu dia bak hang. Iaitu apa? Bulan untuk mendapatkan takwa. Kan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang Ustaz bacakan pada permulaan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan, dituliskan betul-betul kepada kamu ni, bukan main-main punya. Macam orang tulis hutang, macam orang bank punya buat agreement, tulis. Penting nak ceritanya. Apa dia? Puasa bulan Ramadan. Seperti mana umat terdahulu pernah berpuasa. Tapi umat dahulu dia punya puasa lain. Kita punya standard macam ni. Untuk semua benda ini, wahai orang beriman, nak capai takwa. Dan kita tahu dalam ayat yang lain, Quran menyebut takwa ni apa? Kalau kita betul-betul ikut proses ini, kita ikut betul-betul nak carikan bulan Ramadan ini dengan takwa, Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku, di kalangan kamu semua ni, yang paling mulia di sisiku adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Maknanya tak ada siapa yang terkecuali, semua boleh berpeluang untuk mendapat orang yang paling mulia di sisi Allah. Martabat tinggi tu, babe. Tetapi Allah kata bukan yang banyak kaya duitnya, bukan yang kena tinggi kejar ranking PUBG-nya ataupun ML-nya, Mobile Legend-nya. Bukan yang paling orang kata dapat straight A-nya. Itu pun bagus juga, tapi tak cukup tinggi lagi. Melainkan orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Inilah bulan dia. Bulan mengasah takwa. Ya. Jadi Ustaz nak simpulkan. Apa yang disimpulkan? Semua fadilat-fadilat, kelebihan, mubarak, keberkatan yang kita bincangkan tadi terhimpun pada bulan Ramadan ini. Tak ada pada bulan lain yang kita rindui dan akhirnya kecapi. Sebelum ni baru doa aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban kami, sampaikanlah peluang untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang dinanti-nanti. Baru doa. Ni dah capai dah. Alhamdulillah, patutnya sujud syukur. Yang kita rindui, yang kita doa telah hadir dan tiba. Tak gitu? Oleh sebab itu, siapa yang merindui bulan Ramadan ini dan rasa syukuri, angkat tangan sebut ana. Macam tak nak angkat tangan tak sebut ana pun, ku baliklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jawab sekali lagi. Siapa yang bersemangat, rindu, seronok, syukur bertemu Ramadan Al-Mubarak ni, angkat tangan sebut ana. Ana, bagus.
Oleh sebab itu, bolehlah Ustaz simpulkan dan analogikan. Analogikan bahawa apa? Bahawa Ramadan ini umpama satu supermarket mall besar yang buat tawaran sales 200%. Mana ada orang paling-paling tinggi pun orang buat 90% diskaun. Itu dah gila-gila lah, jangan jumpa. Ini bila kata 200% punya tawaran diskaun, maknanya beli satu barang dapat 20. Ambil kau. Kurang lebih gitulah, ya tak? Beli satu dapat 20. Dalam mall ni buat tawaran 200%. Kemudian jalan yang menuju kepada mall ini sentiasa luas. Tarnya baru. Tak cukup tar baru, malam pula pasang lampu neon berkerlipan. Traffic light sentiasa hijau. 200% pula tu. Masya Allah. Ini dia tawaran, umpamanya begitulah. Tetapi dalam masa yang sama ada satu supermarket, dia tak buat tawaran pun. Beli macam biasa, diskaun pun tak ada. Tawaran 200% jauh sekali. Macam biasa je harga. Jalan nak tuju tempat dia, jalan sempit. Parking pun payah. Separuh tanah merah, separuh tar. Kemudian lampu neon malam pun tak ada, diskaun pun tak ada. Tiba-tiba orang nak pergi juga supermarket kecil, tak ada diskaun, gelap, tak ada lampu neon, tanah merah tu. Dia tak nak pergi mall yang tawaran yang besar tadi. Orang macam ni kita nak panggil apa? Assalamualaikum. Aku tanya ni. Nak panggil apa? Nak panggil bodoh kan macam kasar pula. Tapi kurang lebih macam tu lah. Depan mata Allah nak tawarkan kehebatan, keberkatan ini. Kerinduan yang kita nak grab ini. Tiba-tiba tak nak juga. Dia pergi juga supermarket yang entah apa-apa. Yang melambangkan dunia yang begitu melalaikan kita. Maka jangan sampai kita rugi. Tak mendapat fadilat dan keberkatan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, kemuncaknya kita nak dapat orang yang paling mulia di sisi Allah. Martabat yang paling mulia di sisi Allah iaitu taqwa. Disebabkan kita dah confirm, okey, betul lah Ustaz, saya dah rasa esteem diri ni naik dah rasa steam dah nak ambil Ramadan ni, dah rindu dah ni. So what next Ustaz? What next? Tak boleh rindu je. Macam kita seseorang lah, bila kita dah rindu seseorang, mestilah kita mula rasa teruja. Lepas dah rasa teruja, kita mula rasa nak jumpa dia. Kan, bila dah jumpa dia, kita nak entertain dia. Kita nak belanja dia, kita nak seronokkan hati dia, kita nak buat sesuatu. Tak saling tumpah macam Ramadan al-Mubarak tadi. Rindu saja, rindu. Lepas tu main PUBG, lepas tu tidur meleleh halia basi macam mi kan. Siap sedut lagi. Ya Allahu Akbar. Lepas tu rindu. Tarawih melingkup, sembayang entah ke mana kan. Lepas tu tumbuk orang macam biasa. Masuk geng plastik hitam pula. No point lah. Mari hati, mulut kata rindu, perbuatan kata lain. Ini namanya ciri-ciri na'udzubillah munafik. Tapi orang yang merindui Ramadan dengan keberkatan dan kehebatan yang tadi, diterjemahkan dengan keterujaan dia, dengan tindakannya, dengan di-entertain bulan ini dengan amalan-amalan, dengan kesungguhan. Inilah orang yang kita nak sebenarnya. Jadi nak buat apa ni adik-adik? Nak buat apa ni Ustaz? Dah teruja ni, dah rindu dah ni. Mari kita tumpukan kepada apa yang disebut sebagai takwa tadi. Ya. Takwa ni apa sebenarnya? Kita nak cerita martabat yang paling tinggi di kalangan kamu, di sisi aku adalah yang paling bertakwa. Ada potensi untuk kita kejar takwa ni. Tapi sebelum tu nak tahulah takwa tu apa. Takut-takut ada orang Kedah dengar takwa ni dengan dekat dengan bunyi tokwa je. Ya tak? Tokwa ni tahu. Kadang-kadang orang buat tahu sumbat, kadang-kadang buat goreng, buat makan. Itu tokwa orang kata, orang Kedah. Ini bukan tokwa, ini takwa. Oh, baru tahu bahasa Kedah taqwa Okey, baik. Takwa ini sebenarnya banyak takrif. Quran ada takrif, hadis pun ada, sahabat pun ada. Tapi Ustaz tertarik dengan takwa yang ditakrifkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan memang Umar ini pun juga seorang yang tinggi takwanya. Layak dia bercakap tentang takwa. Itu sebab sampai Umar ni, idza salaka Umar hazat tariq, salaka syaitan tariqan akhar. Jika Umar lalu jalan hadapan ini,
Syaitan tak berani lalu jalan yang Omar lalu. Dia akan konah baring, telinga cecah jalan raya. Nying. Tak berani lalu jalan yang Omar. Jangan kata nak ganggu Omar. Nak lalu jalan yang Omar lalu pun tak berani. Punya power ketakwaan Omar. Sebab antara ciri takwa Omar ni, kalau misalnya dia rasa, malas nak bangun qiyamul lail ni. Kan? Rasanya 2 rakaat ni payahlah. Dia terbisik-bisik, ada dengaran bisikan syaitan, ada rasa-rasa malas. Dia akan tambahkan rakaat qiyamul lailnya jadi 4 rakaat, 6 rakaat. Kalau dia rasa nak sedekah, lagi bajet nak sedekah ni, nak bagi orang buka puasa ni. Sedangkan janji Allah, sesuatu yang kita keluarkan, Allah pasti akan ganti. Tak pernah rugi, kan? Bahkan untung. Tapi bisikan syaitan yang menjanjikan kefakiran, lagi bajet ni. Bila dah habis duit, memang mata kasar habis lah. Allah tak ganti dah. Ketika itu kalau Omar terasa macam tu, ketika itu dibagi lagi banyak ringgit. Kan, kalau dia nak capai RM5 dah sebajet, dia bagi lagi RM20, RM30. Sebagai contoh begitulah. Lagi digoda, lagi dapat bisikan, lagi dia taat. Lagi taat, lagi taat. Lagi syaitan nak goda, lagi syaitan bisik, lagi taat. Syaitan pun kata tak guna dah. Jadinya orang kata, Omar lalu jalan sini, dia lagi tempat lain. Dah lah, Omar ni pun garang. Omar ni mentakdirkan takwa macam mana, Dik? Dia kata satu ketika Ubay bertanya kepada dia. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Wahai Omar, apakah maksud takwa? Ketika itu, Omar dia tak jawab direct. Dia tanya balik kepada Ubay. Dia tanya balik kepada Ubay, Bay, kau pernah jalan kat tempat banyak duri tak, Bay? Dia tak panggil Bay lah. Dia cakap bahasa Melayu lah. Bahasa KL lah. Amanuddin Baqi lah. Ini dah terjemahkan bahasa KL lah. Kan? Kau pernah jalan tempat banyak duri tak, Bay? Ubay kata, ya, pernah. Apa yang kau akan buat, Bay? Aku akan kawal diri aku, kaki aku secara sedar. Secara fully control. Supaya tidak memijak duri-duri yang banyak dekat jalan raya tu. Aku pijak secara sedar, secara pilihan aku. Tempat-tempat yang selamat. Maka Omar kata, Bay, itulah takwa, Bay. Faham tak apa maksud dia? Tak faham? Takkan tak faham? Okey, kita fahamkan sikit begini maksudnya. Kalaulah diumpamakan duri-duri itu kat jalan raya tu adalah umpama kejahatan, maksiat, kebejatan, kebobrokan. Orang yang bertakwa ini, yang dapat martabat paling tinggi di sisi Allah ini, dia mampu kawal dirinya secara sedar, secara penuh atas asas keimanan supaya tidak terpijak dengan duri-duri maksiat, kejahatan, kebobrokan, hasutan syaitan itu kesemuanya. Secara total, dia dapat kontrol fully diri dia. Inilah dia orang yang bertakwa. Bukankah sekarang ni adalah zaman orang tak ada kawalan kendiri? Tak ada handbrake yang Ustaz sebutkan tadi. Sikit-sikit asyik nak tertumbuk. Sikit-sikit asyik nak bunuh orang. Sikit-sikit nak lawan balik cakap mak bapak. Sentiasa dipengaruhi oleh keadaan. Kan? Sikit-sikit terpengaruh. Sikit-sikit tercerai bini. Sikit-sikit terlawan cikgu. Sikit-sikit terpengaruh dengan orang kata gadget, dengan isi-isi kat dalam tu. Sikit-sikit semua hilang handbrake. Semua tak ada kawalan diri. Semua rasa macam terjebak mangsa keadaan. Bangsa keadaan. Sedangkan sebenarnya mana ada bangsa keadaan? Hidup ni adalah pilihan. Terpaksa ikut adalah pilihan. Layan aja adalah pilihan. Kan? Aku diam dan layankan dan tengok. Pilihan. Redha je. Pilihan. Tak nak ikut. Juga pilihan. Tak nak taat pada Allah. Pilihan. Itu semua pilihan. Tapi kita ni kadang-kadang lemah dalam nak buat pilihan. Layan lah, okeylah, bolehlah. Tak ada handbrake. Tak ada kawalan kendiri. Semuanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. Kan? Terkutuk orang kat Facebook, dekat Insta. Kan? Terprovok orang. Kan? Tumbuk orang balik. Masya Allah, macam-macam lah. Inilah zaman dia. Zaman yang tak ada manusia yang kehilangan handbrake. Kehilangan kawalan diri daripada perkara-perkara kejahatan dan maksiat. Maka Ramadan ini datang untuk kita mengasah handbrake kita. Mengasah kawalan diri kita daripada terkena benda-benda kejahatan, benda-benda maksiat daripada diri kita. How?
puasa tu sendiri adalah latihan untuk mengasah, menajamkan handbrake dan kawalan diri. Ustaz suka guna perkataan handbrake. Sebab apa? Puasa ni melarang diri daripada makan dan minum, ya tak? Makan tu halal ke haram? Kan halal. Tapi benda yang halal tu pun kita kawal. Benda yang halal itu pun Allah kata jangan makan. Sebab biasanya orang yang terlajak-lajak makan benda halal, dia akan tak cukup benda halal. Dia akan nak cuba cari benda yang makruh dan na'udzubillah daripada benda yang haram. Tapi kalau benda yang harus pun, benda yang halal pun dia bertawaduk, bersahaja, bercukup, kan, berqanaah kalau bahasa Arabnya, maka ketika itu dia jijik untuk pergi kepada benda yang lebih, kepada benda makruh apatah lagi benda yang haram. So, puasa itu sendiri adalah latihan. Kita tengok katalah kita cuti, hari cuti, tiba-tiba mak bapak pergi out session, pergi cari barang untuk persiapan raya. Awal buat persiapan tu supaya tak ganggu malam Al-Qadar katanya. Kan kita pun duduklah kat rumah. Tidur waktu cuti sekolah, bangun pula pukul 10. Pukul 10 ni tengok-tengok, pil fresh ada lagi kat peti ais, berpeluh lagi kan. Kan buka pula kata sange, orang Perak kata sange, tudung saji. Ada pula ayam goreng tak habis lagi sahur tadi. Sahur pula. Ayalah sahur tadi. Kan ada pula orang kata nasi pun ada lagi. Kat rumah tak ada orang. CCTV pun tak ada. Hidden camera pun tak ada. Boleh nak makan. Boleh nak makan. Siapa nak alam. Tapi kita secara sedar, secara pilihan kita memilih untuk tak nak makan walaupun boleh makan. Nampak? Kerana apa kita pilih tak nak makan walaupun boleh makan? Bukankah kerana iman? Ini asas yang kuat. Inilah asas nak dapat handbrake. Apa iman kita? Ya Allah, walaupun orang tak ada, mak bapak aku tak nampak, tapi Engkau maha melihat, Ya Allah. Ya Allah, Kau perintahkan aku puasa, jangan menipu. Orang depan kau ke, depan belakang kau ke, depan manusia ke, belakang manusia, aku tetap beriman. Tak boleh menipu diri aku sendiri. Tak boleh menipu sebab Kau maha melihat. Iman. Berdosa apabila sengaja orang kata membatalkan puasa. Iman. Bila kata berdosa, Allah murka. Bila Allah murka, masuk neraka. Bila masuk neraka, padan muka. Nampak? Iman. Itu kan keimanan punya asas. Maka kita tinggalkan makan walaupun boleh makan. Kerana apa? Kerana asas yang kuat, kerana iman. Maka ketika itu apakah proses dia? Apakah kerja buat dia? Apakah yang perlu kita buat? Tutup balik peti ais yang ada pil fresh tadi. Jangan ambil ayam goreng kat bawah tudung saji tadi. Jangan senduk nasi. Kan, tahan, palingkan ke tempat lain. Pegang Quran. Contoh, itu proses yang perlu dibuat. Ya, maka dapatlah yang dinamakan akhlak ataupun hasil yang namanya kawalan kendiri. Ya, self control secara fully untuk tidak membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. That's taqwa. Puasa itu sendiri mengasah handbrake. Nampak? Baik. Kadang-kadang orang anggap puasa ni hanya orang kata tahan lapar dan dahaga sahaja. Bukankah Nabi pernah sebut, rubba sa'imin kam min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash atau kama qala. Tidak adalah orang yang, berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa tidaklah yang didapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Betul. Dari sudut sah dia tak buat perkara yang membatalkan puasa. Tapi pahala dia tulur, kosong. Dia hanya dapat lapar dahaga je. Pahala kosong. Sebab apa? Sebab dia hilang handbrake bulan puasa. Itu sebab Nabi juga mengajar ketika bulan puasa sebuah hadis untuk asahkan handbrake kita juga, self control kita juga. Dengan satu hadis menyebut, "Idza sabaka ahadun fi siyam faqul lahu inni sha'im, inni sha'im. Idza sabaka ahadun fi siyam faqul lahu inni sha'im, inni sha'im, inni sha'im 3 marrat." Faham maksud dia? Tak faham? Aku pun tak faham. 30 tahun dulu sebab tak mengaji, sekarang dah mengaji, faham. Alhamdulillah. Apa maksud dia? Apabila ada seseorang yang provoke kamu, kutuk kamu, buat provokasi pada kamu pada bulan Ramadan ketika mana kamu sedang berpuasa ni, katakan kepada dia,
Sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. 3 kali. Ini bukan pasal riak, babe. Jangan salah faham hadis ni. Bukan kata, nanti bila kita cakap, orang tu tengah nak provoke kita, aku puasa, aku puasa, aku puasa. Macam kau seorang je puasa. Aku pun puasa lah. Janganlah riak sangat. Bukan itu maksudnya. Bukan nak menunjuk-nunjuk. Bahasa panjang ni yang telah Ustaz sebutkan tadi kalau ingat. Dia provoke kita, dia nak tumbuk kita, dia kutuk kita dekat dalam media sosial ke, secara berdepan ke, kita pun jawab bahasa panjangnya begini. Sebenarnya aku boleh nak tumbuk kau balik, babe. Sebab aku pun pemegang tali pinggang hitam taekwondo. Kan ayah aku ayah anda kawasan, kau tahu. Kan? Aku pun badan sadar lagi berbanding kau. Kau tengok kecut je kan. Boleh aku nak tumbuk balik. Tapi aku tak nak tumbuk. Aku tak nak balas balik sebab aku puasa, babe. Itu ayat panjang dia. Aku boleh nak balas balik. Kau ingat aku puasa. Aku puasa je ni. Aku boleh nak balas balik. Kutukan kau. Kan fitnah kau kat media sosial ni. Tapi aku puasa. Itu maksud dia. Maknanya dia sendiri tak nak buat kerana keimanan. Sebab kalau orang buat provoke pada kita, kita balas balik, apa beza kita dengan dia? Sama jahat, babe. Dia tumbuk, kita tumbuk balik. Walaupun dia mulakan. Tapi dia mulakan tu dia yang jahat. Tapi kalau kita mulakan balik, tumbuk balik, kita sama jahat je dengan dia. Apa beza? Dia provoke, dia kutuk. Bukan cakap mencarut sebagai contoh. Kita carut balik dia. Apa beza, babe? Maka ketika itu tak nak kita balas itu kerana iman. Sebab kita tak nak jadi jahat sama dengan dia. Kita baik. Kerana Nabi kata begitu. Kan? Maka ketika itu tinggal kita untuk lawan provokasi ini supaya kita jadi jahat adalah kerana keimanan. Kita tak nak buat dosa. Sebab dosa lawan dia adalah neraka. Allah benci. Tapi kita nak kawal diri kita. Kan iman tu. Bila kawal diri Allah suka masuk syurga. Dapat pahala yang banyak. Itu kan asas-asas keimanan. Kita tak nak lawan provokasi. Tak gitu kan? Apa proses dia? Proses dia, aku puasa. Tekan handbrake kat dada. Aku puasa. Tekan pause. Aku puasa ni. Dan palingkan. Dan jangan layan provokasi itu. Sebut hanya aku berpuasa je. Ya? Itu juga latihan akhirnya dapat akhlak. Dapat hasil yang disebut sebagai kawalan kendiri. Handbrake. Self-control. Bahasa Jawanya. Tak cukup dengan itu. Kita ada juga orang kata maksiat mata sebagai contoh. Lelaki lah ni khususnya. Duduk kat KL pula. Sambil-sambil nak beli baja juadah dekat bazar Ramadan. Tengok pula amoy banyak pula. Pula tu amoy tu buat pameran betis dengan peha antarabangsa pula. Tak tengok kan membazir pula. Contoh. Ustaz Gurau ni astaghfirullahalazim. Lalu dah memang depan mata kita. Tak ada siapa nak larang dah. Betul-betul depan mata kita. Tak ada siapa nak larang. Tak melainkan diri kita saja melarang diri kita. Boleh untuk tengok. Tetapi kita secara sedar, secara pilihan kita, memilih untuk tak nak pandang. Walaupun boleh pandang sebab dah berada dekat depan mata. Kenapa kita tak nak pandang asasnya tadi? Lupa? Apa? Iman. Apa iman kita? Iman kita larangan Allah untuk menundukkan pandangan. Suruhan Allah untuk kita menundukkan pandangan pada tempat yang haram. Iman supaya orang kata hati kita tidak tercemar dengan titik-titik hitam maksiat mata yang turun ke hati yang menyebabkan ibadah kita hilang kemanisan. Iman. Tak nak langgar arahan Allah, takut nipis pahala puasa. Iman, itu asas kita. Maka kita punya prosesnya apa? Gerak kerjanya apa? Astaghfirullahalazim. Tundukkan pandangan. Jangan pula tunduk-tunduk pasangan. Sempat dongak, berlubang pula. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah, tak nak begitu. Itu tandanya tak dirindui Ramadan tu. Sama macam bulan biasa. Ya, itu juga latihan untuk self-control daripada mata tidak buat maksiat. Tak adalah kosong pahala. Begitu juga kadang-kadang maksiat mulut boleh tahan. Ya Allah. Mentang-mentang boleh kenduri PKP kebelakangan ni sebelum Ramadan. Sempat pergi kenduri kahwin. Tengok pengantin. Tengok pengantin sempat lagi membawang. Ya Allah. Dia membawang. Dia kata, ya Allah. Dia punya pengantin tadi.
Perempuan dia, ya Allah, 27, 38, cantik, kulit mulus. Tapi kau tahu, dia punya pengantin lelaki, ya Allah, adalah hitam, metalik pula tu. Iya, sambut pula. Ya Allah, maksiat lidah. Ya. Pun ini juga adalah bulan Ramadan ini tak nak hilang pahala, tak nak mengumpat sesuka hati, tak nak komen orang sesuka hati, tak nak cakap sesuka hati, sebab nak cakap pun mulut berbau. Kan tak makan seharian mulut bau. Jadinya ini satu latihan, nak cakap pun malas, dah lemah dah badan. Kemudian yang lebih kuat lagi asasnya adalah kerana keimanan. Kau tak nak cakap sebab mengumpat ni adalah berdosa. Alah ustaz, benda dah benar. Benar itulah nama mengumpat. Kalau tak benar, namanya fitnah. Ya tak? Itu dia. Maka ketika itu, kita menahan diri untuk tak nak mengumpat, tak nak mengata orang. Walaupun boleh nak kata. Mulut tak ada insurans, kan lidah tak bertulang. Atas asas keimanan, prosesnya, orang kata tutup mulut. Jangan cakap apa-apa, jangan komen, banyak baca Quran, tak adalah teruja untuk mengumpat sana sini. Maka dapat lagi handbrake yang namanya daripada handbrake lidah. Tak cukup handbrake lidah, kita ambil handbrake duit pula. Yalah, orang kata Ramadan ini kadang-kadang side business jadi, gaji pun masuk awal untuk persiapan raya katanya. Kan duit pun bukan tak ada. Kan moratorium pun orang kata duit terkumpul banyak. Contoh, adik-adik mana ada moratorium kan? Okey, tak apa. Ketika mana duit banyak tu boleh pergi bazar Ramadan, belanja apa saja. Kan tak cukup orang kata tawaf 7 kali, siap package dengan sa'i, labik 7 kali ulang-alik. Martabak daging, martabak pisang, martabak ayam, ayam percik, cendol, cincau, kuih muih, nasi belauk. Boleh beli semua, duit ada, bukan tak ada. Siapa nak larang? Duit aku. Alamak. Tetapi memilih untuk tak nak belanja, walaupun boleh belanja, duit ada. Kerana apa? Kerana iman asasnya. Sebab membazir itu sahabat syaitan. Ya Allah, aku tak nak jadi sahabat syaitan. Nak jadi sahabat Dr. Zamri Mantop. Nak menjadi sahabat Ustazah Suhana ni. Kan? Takkanlah aku standard bersahabat dengan syaitan. Tak nak. Iman. Aku nak sahabat dengan orang soleh. Moga-moga disebut oleh Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Akan dikumpulkan seseorang itu di dalam syurga bersama orang yang dikasihi dan dicintai dan disukainya di dunia dulu. Maka atas asas iman itu daripada hadis yang kita dengar tadi, tak boleh. Jadi sahabat setan aku ni kan. Prosesnya apa? Keluar je apa yang patut bersederhana. Jangan beli ikut selera mata. Beli ikut selera perut sahaja. Perut kita ni dibahagikan apa? 1/3 makan, 1/3 bernafas, 1/3 untuk air. Ni kalau ikut mata memang mana pernah kenyang. Allahu Akbar. Penuh dah meja kan. Dia sorang makanan tu sorang-sorang dia. Ayam percik, martabak daging, martabak pisang, martabak ayam, cincau, cendol, kan, kuih muih. Itu kali hari-hari pertama lah sebelum Ustaz datang tazkirah, tak? Kan? Tiba-tiba azan sorang. Dia sorang makanan tu sorang-sorang. Dia lupa dah bagi perut 1/3. Dia 3/3 dengan makanan. Bagi tarawih, perut dah kenyang dah. Nampak Tok Imam macam dua. Nging. Bertukar Tok Imam jadi tilam. Sujud semayang tarawih, keluar balik ayam percik bersalut cendol. Ambil pula cendol kat sejadah, kutip. Ya Allah. Tak ada kawalan kendiri, self control. Semuanya ikut perasaan, ikut nafsu mata. Orang ikut Quran. Cakap bolehlah ikut Quran, ikut sunnah, tapi hakikat realiti ikut nafsu. Tak marah, semangat aja ni. Ikut kepala otak masing-masing. Maka takwa ini melatih kita ada handbrake. Handbrake ni penting. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bulan yang kita rindui. Bulan latihan untuk dapat self control. Akhirnya kita betul-betul jadi macam apa? Jadi macam ikan yang berada di lautan yang masin. Sekelilingnya lautnya masin, tapi ikan masin tak? Tak masin. Melainkan ikan tu mati jadi ikan masin.
Barulah orang kata ikan tu pengaruh. Tapi kalau ikan tu hidup, memang laut tu masin. Tapi ikan tak masin. Macam tu lah orang bertakwa. Keliling dia penuh dengan maksiat, ujian, cubaan, duri-duri maksiat. Tapi secara pilihan, secara kuat, secara iman yang kukuh, dia ada self-control. Dia ada handbrake yang kuat dan tidak terpengaruh dengan orang sekeliling dia yang jahat, yang maksiat, yang tidak baik. Inilah takwa. Kau ada? Kalau belum ada, bulan ni lah yang kita rindui, yang kita nak grab ni, nak latih ni, nak cuba dapatkannya ni. Tak gitu? Gitu. Okey, baik. Jadi oleh sebab itu, adik-adik yang rahmati Allah, satu. Yang kedua, apa lagi kita nak buat lepas asah mesin takwa ataupun asah handbrake kita, self-control kita, yang boleh jadikan kita tempat yang mulia. Ustaz tak buat KPI tinggi-tinggi, walaupun Ustaz tahu korang punya KPI dahsyat, tinggi-tinggi, qiyamulail bengkak-bengkak dahi kan, tak tidur malam, baik punya sedekah hari-hari. Tu mungkin tinggi sangatlah, Ustaz tak layak lah. Ustaz bagi yang basic je. Yang kedua, ini ramai di kalangan kita yang kadang-kadang Alhamdulillah berpuasanya bagus. Penuh 30 hari, cuba dapatkan apa yang dikatakan takwa tadi. Tapi puasa-puasa tinggal pula solat. Ya Allahu Akbar. Tinggal pula solat. Sedangkan solat tu adalah kepala kepada ibadah. Bulan Rejab kan kita kemuncak kepada cerita Isra' dan Mi'raj, Rajimba, Rasul Jibril dan Buraq. Kan adalah kefarduan solat. Yang Jibril pun tak boleh sampai kat tempat yang tinggi tu. Kemudian tak ada pula orang tengah yang sampaikan wahyu tu, iaitu Jibril. Direct Allah bagi solat 5 waktu. Pentingnya. Sampai disebut awwalu ma yuhasabun nas yaumal qiyamah as-salah. Hadis Ibn Hibban sahih. Panjang hadis tu. Perkara pertama pada dihisap pada hari kiamat adalah solat. Baik solat, baiklah. Buruk solat, buruklah yang lain. Tu kepala kepada ibadah. Tu kena jaga. Bukan sekadar jaga, tak boleh tinggal. Tingkatkan kualiti dia. Bila kata kepala lah kan, kadang-kadang kita jalan kat KL kan, pernah tak nampak orang tak ada kaki sebelah pakai tongkat? Mungkin pernah kan? Mungkin pernah nampak orang kudung tak ada kaki ataupun jari. Mungkin pernah kan? Berjalan kat KL, beli belah. Kan? Ada orang tak ada sebelah kaki, mungkin 12 kaki, mungkin pernah terserempak. Tapi adik-adik pernah jumpa tak orang berjalan kan, shopping kat KL, berjalan tak ada kepala? Macam, ada tak? Tak ada kan? Sungguh mengerikan. Maknanya kalau tak ada kepala ni memang consider matilah. Memang mati punya. Tak ada manusia boleh berjalan tak ada kepala. Macam itulah ibadah. Ni puasa datang dah puasa tapi tinggal solat. Tak mau. Tak mau. Sebab tadi kita melalui orang kata takwa, kita dah jadi seorang yang kebal. Ikan kan kat lautan masin, kebal daripada buat maksiat. Okeylah, baguslah tak buat maksiat. Sentiasa ada handbrake, kawalan kendiri, bagus dah. Tapi sekarang ni kita nak juga satu nilai-nilai yang baik dalam hidup kita supaya kita boleh move. Kita bukan hidup bertahan je macam main bola sepak. Kalau asyik main bertahan aja, dia tak berapa boleh gi. Dia kena ada attacking. Ada nilai tambah yang boleh menang perlawanan ini. Maka solat ini ada ibarat bukan sekadar kepala kepada solat, dia ada nilai tambah kepada takwa tadi untuk melengkapkannya. Itu sebab kita disuruh mendirikan solat, bukan menunaikan. Sebab bila mendirikan solat, dia bawa falsafah solat tu dalam kehidupan dia. Dia dirikan dalam kehidupan dia. Cuba kita tengok dalam solat, sebagai contoh solat berjemaah. Adanya punctual waktu. Solat berjemaah kat masjid surau kan? Orang yang punctual waktu ni hidup dia, insya-Allah akan berjaya. Sebab bila sembahyang berjemaah memang tepat waktu. Memang ikut bila dah qomat sembahyang. Bayangkan seorang yang berada di SMK Amnil Bakti, hidup dia sentiasa punctual. Tak ada last minute. Study pun tak last minute, sentiasa awal waktu, datang sekolah awal. Semuanya awal. Submit kerja awal. Study awal, semuanya awal, segalanya punctual. Orang yang punctual dalam kehidupannya, sama ada di sekolah ataupun luar sekolah nanti, agak-agak orang macam ni berjaya tak berjaya. Itu sebab disebut hayya 'alas solah, bayuhan 'alal falah. Solat dulu baru berjaya. Sebab dirikan solat ni falsafah dia besar. Bukan sekadar orang kata, bukan sekadar punctual. Dalam solat berjemaah ni juga, bila kita pandang kat tempat sujud kan,
Mana ada orang pandang tempat lain tengah sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ada gitu? Tak ada. Kita pandang tempat sujud. Bila pandang tempat sujud dalam satu kajian NLP, apabila mata kita memandang sesuatu tempat pada tempoh yang lama, tambah pula kita bacakan pula ayat-ayat Quran yang menjadi terapi, dia boleh menjadikan otak kita lebih fokus dan hati lebih tenang. Bukankah kita pandang tempat sujud? Itu sunat dia. Tak pandang, tak melilau mata tempat lain. Dan akan menimbulkan fokus. Dan bayangkan seorang pelajar SMK Aminuddin Baki adalah seorang yang memang fokus kat dalam kehidupan dia. Nak SPM fokus. Cikgu cakap kat kelas fokus. Apa yang mak bapak cakap fokus. Orang yang fokus ni tak tahulah keberjayaan dan kemenjadian dia. Bayangkan dia di luar juga dah, ketika mana dah luar sekolah ni, ke dalam kehidupan kebiasaan dia bila dewasa nanti, seorang yang sentiasa fokus. Agak-agak orang ni berjaya ke tak berjaya? Tepuk dada tanya iman. Kalau tepuk dada tanya selera, selera akan jawab, nasi Arab. Tapi kalau tanya iman, kita muhasabah. Betul lah Ustaz. Bukan sekadar orang kata dapat fokus dan tepat waktu. Masa semayang berjemaah kena bersih pula. Bersih perkata, bersih pakaian. Kan? Bersih tempat solat. Kan? Bersih badan. Bersih juga hati supaya ingat Allah, khusyuk. Segalanya bersih. Bayangkan orang yang bersih ini agak-agak berjaya tak berjaya? Berjayalah, berintegriti. Integriti kat dalamnya berintegriti, kat luarnya berintegriti. Tu bahasa canggihnya sekarang. So, orang yang bagi integriti ni campaklah kat mana pun. Orang yang bersih ni campaklah kat mana pun. Berjaya tak berjaya? Berjaya. Ini sekarang ni kat dalam politik banyak orang yang kotor. Kat dalam berekonomi ramai yang jadi kartel. Kat dalam sosial ramai yang jadi penjahat. Ini semua tak bersih namanya. Tapi solat menegakkan prinsip bersih. Kepala kepada ibadah. Maka oleh sebab itu, jangan tinggi-tinggi sangat selain dah dapat protection diri, kawalan diri. Tambahkan nilai kawalan diri ini dengan attacking, dengan melengkapkan lagi. Takwa tadi dengan apa tadi? Salat. Dengan salat insya-Allah. Baik. Sebagai penutupnya, setelah mana kita tahu Ramadan ini kita rindu, marilah kita ambil satu juga KPI yang ringkas. Sebab for your info adik-adik, Ramadan ni asalnya bulan biasa je. Macam Januari, Februari, Mac, April, Zulkaidah, Zulhijjah. Tapi dia jadi mulia kerana dia dimuliakan. Bukan sekadar oleh Allah, tapi oleh Quran. Sesuatu yang berlandar ataupun bersandar dengan Quran, dia justru tiba-tiba, nescaya, sayugia kalau bahasa lama, menjadi mulia. Kita tengok Ramadan asalnya bulan biasa, tiba-tiba Ramadan turunnya Al-Quran. Ramadan jadi penghulu kepada segala bulan. Kemudian pada bulan Ramadan itu pula, orang kata turun Al-Quran itu pada malam Al-Qadar secara spesifik. Maka bulan malam Al-Qadar justru menjadi malam apa? Malam terbaik dalam 365 malam. Nampak? Kemudian yang menyampaikan pula wahyu itu, iaitu Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Justru Jibril menjadi apa? Bila dia pegang Quran, sampaikan Quran. Penghulu kepada segala malaikat. Yang terima Quran adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi apa? Justru itu menjadi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul. Bahkan menjadi afdalul khalq, sebaik-baik makhluk. Kemudian umat Nabi Muhammad, kita terima Al-Quran, bukan umat lain. Maka kita jadi apa? Khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada bangsa manusia. Kitalah. Kemudian adik-adik, kita tengok lidi penyapu tu. Kadang-kadang orang kata sapu sampah, sapu tahi, tak mulia pun. Tapi kalau lidi itu digunakan untuk tunjuk Quran, baca Iqra, baca Quran, kita tunjukkan guna lidi tu, justru lidi tu dah jadi mulia. Kita selitkan sekali dengan Quran, kita cium dia, kita jaga dengan rapi. Sesuatu yang bersandar dengan Quran, semuanya adalah sesuatu yang baik, termantap, terhebat. Bayangkan kalau Quran tu datang dan masuk ke dalam jiwa kita pada bulan Ramadan ini. Terkenal juga sebagai bulan Al-Quran. Maka ketika itu adik-adik, lengkapkan ibadah wajib tadi, iaitu tinggalkan maksiat melalui ajaran takwa tadi. Kemudian
buat pula solat yang wajib dulu, selain daripada yang sunat-sunat. Lepas tu, 2 dah sunat, 1 buat iaitu solat, 1 tinggal, protect diri, takwa. 1 lagi ambillah benda sunat yang namanya baca Quran. Tak banyak, sikit lah. Kalau tak boleh sangat memang buta Quran, bacalah Qul Huwallahu Ahad banyak-banyak ke, apa-apa yang kita boleh, yang kita hafal. Maknanya kalau lepas tidur, terfikir balik jaga, fikir semayang. Kalau lepas semayang tak ada nak buat apa, orang kata dah tengok gadget sekejap. Kadang-kadang tengok gadget boleh 2 jam, boleh 3 jam. Takkan orang kata semayang tak boleh, orang kata. 4-5 jam semayang, orang kata bukan lama pun. Kalau 5 waktu, 1 waktu 5 minit. 5 waktu baru 25 minit, setengah jam. Setengah jam daripada 24 jam. Tak boleh. Sedangkan Allah bagi nyawa, Allah bagi sihat. Allah bagi degupan jantung, aliran darah. Bumi daripada tak wujud kepada wujud. Duduk kat bumi Allah, makan ikan Allah, makan ikan sayur Allah, makan buah-buah yang dicipta oleh Allah. Langit-langit dah berbumikan, berlangitkan langit Allah. Tiba-tiba, ya Allah, sebab kita yalah. Ya, maka oleh sebab itu solat tadi dah lah orang kata pendek, orang kata bukan sekadar wajib, tapi kerana kita syukur dan kita ni hamba kepada dia, buat. Tetapi Quran ini untuk menambahkan lagi kita ni jadi wow dan hebat. Maka oleh sebab tu cubalah. Sebab kita tengok sebagai contoh imam kita Abdullah ibn Mas'ud, sahabat. Ini cerita penutup. Dia luar Ramadan dia akan khatam setiap 3 hari, setiap Jumaat. Seminggu sekali khatam Quran. Maknanya sebulan dia khatam berapa kali? 4 kali. Tapi bila sampai Ramadan dia korek blok dia, babe. Dia upgrade engine dia akan khatam setiap 3 hari sekali. Bermakna sebulan Ramadan dia akan khatam 10 kali. Tapi bila sampai Imam Syafi'i rahimahullah, bila sampai bulan luar Ramadan dia akan khatam setiap 3 hari sekali. Sebulan maknanya 10 kali. Tetapi bila sampai bulan Ramadan dia akan khatam 1 hari 2 kali. Sekali pagi, sekali malam. Kau ada. Bermakna sebulan dia akan khatam 60 kali. Ini biasa-biasa ke luar biasa? Luar biasa. Sesuai tak nak dapat ganjar Allah yang luar biasa? Sesuai. Layak tak? Layak. Kita ganjar Allah luar biasa, tapi kita biasa-biasa nak baca Quran. Tak adalah Ustaz. Ramai pun tak khatam, bukan wajib pun. Oi, berjawab pula tu. Tapi nak benda luar biasa. Cuba kita khatamkan. Ya, 604 muka surat tu, Quran yang biasa kita baca. Kita bahagikan kalau nak dapat 1 hari 1 juzuk. Setiap waktu solat, subuh, sebelum subuh 2 muka, lepas subuh 2 muka, Zuhur sebelum 2, selepas 2, Asar sebelum 2, selepas 2, begitulah seterusnya. Kita akan dapat lebih kurang 5 kali 4, 20 muka surat. Akan dapat 1 juzuk. Begitulah juga seterusnya, insya-Allah. Busuk-busuk kita azam boleh khatam Quran bagi siapa yang lancar. Yang tak boleh, bacalah semampu mungkin. Ya, kita terjemahkan kerinduan Ramadan ini dengan 3 tindakan tadi. Moga-moga kita cemerlang dunia, bahagia akhirat, dan mendapat keampunan Allah, dan akan masuk pintu yang khas, akan diampunkan segala dosa, mendapat martabat yang tinggi yang telah kita bincangkan tadi. Saya yakin warga SMK Ahmaduddin Al-Baqi boleh melakukannya. Ramadan Karim. Sekian dahulu apa yang baik datang daripada Allah. Yang lemah datang dari kelemahan diri Ustaz sendiri. Maaf terkasar bahasa, terperli kata, tersindir rasa, tersergah dan seumpama dengannya adalah daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Korang maafkan ke tak maafkan? Maafkan, insya-Allah kita boleh berjumpa lagi. Kalau tidak, aku tak datanglah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meneruskan Ramadan dengan cepat. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan
rasakan Ramadan bulan Terima kasih atas ceramah yang menarik dan penuh dengan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi panduan sepanjang bulan yang mulia ini. Kita akhiri program kita dengan tasbih kafarah surah Wal-As.